kedua-dua bapamu. Terjemah abawaika, kedua-dua bapamu. Min daripada qablu sebelum ini. Dalam bracket tulis iaitu, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Okey. Wa dan Ishaq, Nabi Ishaq. Ishaq terjemahnya Nabi Ishaq. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu, Alimun maha mengetahui, Hakimun maha bijaksana. Okey, Puan Salasiah Abdul Murad terjemahkan boleh Puan Salasiah yang pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti itulah akan memilihmu oleh Tuhanmu, dan ia akan mengajarkan kamu daripada takwil mimpi-mimpi. Dia akan menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan ke atas keluarga Nabi Yaqub, sebagaimana dia menyempurnakan kepada kedua-dua bapamu daripada sebelum ini, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Puan Salasiah. Ayat nombor 6 hari ini adalah kesinambungan daripada mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau bermimpi, baginda Yusuf alaihi salam bermimpi 11 biji bintang campur bulan, campur matahari telah sujud kepadanya. Lalu ayahnya Nabi Yaqub mengetahui sesuatu yang besar akan diperolehi, akan berlaku pada anaknya Nabi Yusuf. Maka ayahnya nasihat Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan cerita mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan melakukan perancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Itu ayat terakhir kita minggu lepas. Ayat pertama kita malam ni adalah sambungan kata-kata Nabi Yaqub pada anaknya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yaqub cakap pada anaknya Nabi Yusuf, wahai Yusuf, seperti itulah Tuhanmu akan memilihmu dan akan mengajarkan kepadamu takwil mimpi-mimpi. Dan ketiga, dia akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Nabi Yaqub. Okey? Jadi ada 3 perkara yang Nabi Yaqub menyampaikan pada anaknya Nabi Yusuf. Selepas Nabi Yusuf menceritakan mimpinya pada Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub kata, pertama, jangan ceritalah mimpi itu pada siapa-siapa. Kemudian, apa 3 perkara lagi? Nabi Yaqub berkata, Tuhanmu akan memilihmu. Baik. Sifat para nabi ialah mereka juga menginginkan keturunan mereka jadi nabi juga. Mereka juga menginginkan keturunan mereka jadi nabi. Itu sifat para nabi. Okey? Mereka nak keturunan mereka jadi nabi. Sebab apa? Bukan berebut pangkat, bukan sebab nak kejar jawatan, bukan sebab nak dapat gaji tinggi bulan-bulan, tak. Dia nak keturunan mereka jadi nabi sebab dia nak generasi yang datang selepas mereka dipimpin juga, dibimbing juga. Jadi para nabi ni dia nak umat yang datang lepas dia mati, para nabi ni mereka nak lepas mereka mati, ada orang lain yang akan pimpin umat juga pula. Dan orang lain tu kalau boleh dia nak di kalangan keturunan dia sendiri. Orang yang menyambung tugas kenabian ini. Contoh Nabi Ibrahim doa pada Allah. Jadi Allah pilih Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim itu adalah kesan permulaan doa Nabi Ibrahim. Tengok muka surat 19. Muka surat 19 surah Al-Baqarah. Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Izzali Sulaiman tolong baca. Boleh Ustaz. Muka surat 19 ayat yang ke-124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah berfirman, benar,
Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Terima kasih Tuan Haji Zali Sulaiman. Apa saya nak sampaikan? Allah katakan Nabi Ibrahim, Allah pilih kau jadi pemimpin, aku pilih kau jadi pemimpin. Maka Nabi Ibrahim kata, pilihlah juga daripada keturunan anak cucuku. Pilihlah juga daripada keturunan anak cucuku. Maka Allah Ta'ala kata, ya, boleh aku akan pilih. Tapi keturunan anak cucumu yang zalim tak akan terpilih untuk menjadi Nabi. Jadi salah ke tak salah? Kalau kita berharap anak-anak cucu kita jadi orang terbaik, orang yang memimpin umat. Salah ke tak salah? Tak salah. Minta anak cucu jadi Nabi bukan sebab nak pangkat jawatan. Bukan sebab nak pangkat jawatan. Minta anak cucu jadi Nabi sebab nak suruh anak cucu kita jadi orang yang terbaik. Para Nabi ni pemimpin bagi orang terbaik. Siapa orang terbaik? Orang bertakwa adalah orang paling terbaik. Jadi para Nabi adalah pemimpin kepada orang-orang terbaik tersebut. Tak nak ke? Kita nak anak cucu kita jadi baik? Kita orang dah baik. Contohlah kita orang yang dah baik. Salah ke kita doa pada Allah agar Allah jadikan anak cucu cicit kita orang yang terbaik juga? Tak salah. Ini bukan kita kata negatif. Ini positif. Yang negatifnya, dia dah jadi menteri. Lepas tu dia lantik anak dia juga jadi menteri. Cucu dia pula jadi menteri. Dia lantik. Sebab jawatan tu gaji mahal, jawatan tu orang berebut, jawatan tu semua orang nak, jadi dia lantik. Dalam bahasa politik dia panggil nepotism. Nepotism ni jawatan-jawatan tertinggi, jawatan-jawatan besar bagi pada keluarga dia je. Dulu dia pegang. Ni anak dia pegang. Dia pengarah, anak dia timbalan pengarah. Cucu dia pengurusi pula. Semua jawatan-jawatan tu semua bagi pada saudara mara dia, keluarga dia sana. Itu dia panggil nepotism. Yang tu negatif lah. Kalau dalam bab duniawi, berebut jawatan, bubuk pangkat, bagi pada geng-geng sendiri, bagi pada anak cucu sendiri, itu negatif. Adapun minta pada Allah agar Allah pilih anak cucu jadi Nabi, jadi pemimpin, itu adalah positif. Maksud positif apa dia? Dia nak anak dia jadi orang terbaik. Para Nabi nak anak mereka jadi orang terbaik. Ini Nabi Ibrahim AS. Contoh lagi Nabi Zakaria AS. Dia orang bukan berebut pangkat jawatan, tak. Tapi dia orang nak anak mereka juga jadi orang baik. Dan bukan sekadar orang baik. Di kalangan orang baik-baik, anak aku tu pemimpin bagi orang paling baik. Boleh ke tak doa macam tu? Dia tak termasuk dalam kategori nepotism ke? Tak. Dia termasuk dalam kategori doa yang kita selalu baca dalam lepas solat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kami pemimpin bagi orang bertakwa, itu minta jawatan tu. Minta nak jadi ketua di kalangan orang bertakwa, minta nak jadi pengerusi di kalangan orang bertakwa. Tak. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang bertakwa tu, kita lah orang yang paling baik. Kita minta pada Allah, kita nak jadi orang yang terbaik, teramal soleh, paling benci maksiat. Itu bukan perkara yang negatif, itu positif. Contoh Nabi Zakaria AS. Dia pun doa pada Allah Ta'ala agar keturunan dia jadi Nabi juga. Dia dah lama kahwin, tak ada anak, dia risau. Dia risau apa? Dia risau bukan sekadar risau tak ada anak tu. Dia risau nanti lepas dia mati, siapa akan pimpin umat? Siapa akan sambung kerja dia, jaga tarbiyah umat? Itu yang dia risau. Tengok surah Maryam. Tolong baca dia boleh, Puan Sharifah Husna, surah Maryam. Baik, Ustaz. Page 305. Ayat 456. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku bimbang terhadap kerabatku dalam menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Isteriku pula seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak lelaki daripada sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub alaihissalam, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredai. Jelas tak poin saya? Tolong baca semula, Puan. Ayat 5 tu poin saya. Sesungguhnya aku bimbang terhadap kerabatku
dalam menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Isteriku pula seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak lelaki daripada sisimu. Aku bimbang keturunan aku lepas ni. Itu maksudnya. Bimbang keturunan aku yang tak dipimpin. Bimbang keturunan aku yang lepas ni tak ada orang nak bimbing. Sebab tu dia minta pada Allah agar Allah bagi anak dan anak tu jadi Nabi juga. Dia minta pada Allah agar Allah bagi dia anak lelaki. Apa tujuan dia? Agar anak lelaki tu jadi Nabi juga. Kita imam. Kita imam. Kita minta anak kita jadi imam juga. Salah ke? Kita Allah pilih jadi penghafal Quran. Contoh. Kita berdoa pada Allah agar Allah pilih anak cucu cicit kita jadi penghafal Quran juga. Boleh ke? Boleh. Bukan yang benda itu negatif. Kita Allah pilih jadi pelajar agama, dapat mengajar agama, berkhidmat untuk agama. Kita berdoa, ya Allah berilah anak cucu aku, keturunan aku jadi khidmat untuk agama juga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu bukannya negatif. Yang negatifnya pangkat jawatan yang gaji besar-besar, yang ramai orang berebut. Orang lain tak dapat. Tapi dia yang dah ada jawatan, dia pilih anak dia, pilih cucu dia, bagi abang dia, bagi adik dia. Tu dipanggil nepotism. Kalau pilih kawan-kawan baik dia, satu grup dengan dia, satu klik dengan dia, itu dipanggil kroni. Boleh? Itu yang negatif. Ini minta keturunan jadi Nabi juga adalah positif. Kita pun boleh. Kita imam, kita Allah bagi taufik mengajar agama, kita Allah pilih jadi hafal Quran. Allah bagi taufik, bagi kekuatan dapat hafal hadis. Kita meminta pada Allah agar Allah jadikan anak cucu cicit kita juga penghafal Quran, penghafal hadis. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak jadi masalah. Kerana apa? Itu bukan jawatan yang dicari oleh semua orang. Bukan dicari oleh semua orang. Bukan semua orang berebut nak jadi benda-benda, nak jadi Nabi ataupun pemimpin macam tu. Ini tak ada masalah pun kalau kita doa pada Allah. Jadi Nabi Yaqub ni dah lama doa pada Allah agar Allah pilih daripada keturunan dia jadi Nabi juga. Nabi Yaqub dah lama doa pada Allah agar Allah pilih daripada keturunan dia jadi Nabi juga. Maka ketika mana Nabi Yusuf alaihi salam mengadu tentang mimpi pada Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub kata, itu tandanya Allah akan pilih kamu jadi orang hebat satu masa nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya apa? Maknanya Nabi Yaqub pandai tafsir mimpi tak? Pandailah tafsir mimpi. Ya, Nabi yang paling hebat dalam mentafsir mimpi adalah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihi salam. Adakah makna Nabi Yaqub tak tahu apa langsung? Nabi Yaqub pun tahu juga bab ni. Nabi Yaqub alaihi salam tahu juga bab mimpi ni. Sebab tu dia cakap pada anak dia, Allah akan pilih kamu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yaqub alaihi salam, Allah Ta'ala cakap pada dia melalui mimpi bahawasanya anak yang akan dipilih sebagai Nabi nanti akan diajar juga ilmu ta'wil mimpi. Akan diajar juga ilmu ta'wil mimpi. Ni lupa kita bincang, Imam Ghazali kata, siapa yang mimpi ada kaitan ular-ular dalam mimpi dia, siapa yang bermimpi kan, dalam mimpi dia ada jumpa ular, nampak ular, maka itu tandanya dosa dia. Dia banyak buat dosa tu. Dosa dia akan apa perasaan kita bila tengok ular? Tengok seekor pun dah tak senang duduk. Okey, akan merunsingkan, menakutkan perasaan hati kita. Tengok seekor ular. Kalau mimpi jumpa banyak ular, itu maknanya apa dia? Dosa-dosa kita terlalu banyak pada Allah Ta'ala. Dan dosa-dosa tu Allah Ta'ala ubah dalam bentuk, dosa-dosa kita tu Allah Ta'ala ubah dalam bentuk mimpi. Adapun, siapa yang mimpi susu, mimpi minum susu ke, beli susu ke, mandi susu, tak kisah susu lembu ke, susu kambing ke, susu apa lagi, susu unta ke, maka itu petanda baik Allah nak bagi dia ilmu. Jadi siapa-siapa yang dapat mimpi susu, dia mimpi orang bagi dia susu ke, dia mimpi dia jatuh dalam kolam susu ke, dalam mimpi dia tu ada kaitan dengan susu, maka itu mimpi baik untuk dia. Kerana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu berkata, satu hari saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nabi cerita apa? Nabi kata, malam tadi masa saya tidur, saya telah diberikan semangkuk susu. Kemudian saya minum susu tu dengan banyak sampai kenyang tu rasa sampai hujung-hujung kuku. Kita makan makanan sedap, rasa sedap kat tekak, masuk kat perut, selesai. Tapi dalam mimpi ni Nabi SAW cakap,
Aku minum susu begitu banyak sehingga terasa kesan kekenyangan keluar daripada kuku-kuku saya. Kemudian Nabi kata, saya dalam mimpi tu, saya bagi susu tu pada Umar radhiyallahu anhu. Dalam mimpi saya itu, saya bagi juga susu tu pada Umar radhiyallahu anhu. Maka sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah takbir mimpi itu? Apa makna mimpi tuan tu? Maka Nabi SAW bersabda, ilmu. Ilmu. Yakni, Nabi kata lagi, Sayyidina Umar akan mendapat bahagian yang banyak daripada ilmu Nabi SAW. Jadi siapa yang ada mimpi susu, minum susu ke, mandi susu ke, jatuh dalam kolam susu ke, itu petanda baik Allah Ta'ala nak bagi ilmu yang banyak pada diri dia. Jadi awal-awal lagi Nabi Yaqub dah cakap pada Nabi Yusuf, nanti Allah Ta'ala akan ajar pada kamu ilmu takwil mimpi. Biasanya Allah Ta'ala bagi pada anak ni hebat lagi pada ayah dia. Contoh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Hebat tak takwil mimpi? Hebat tak Nabi Daud alaihi salam ni buat pedang, melembutkan besi. Nabi Daud alaihi salam tahu bahasa binatang-binatang. Pada anaknya Nabi Sulaiman pun Allah Ta'ala bagi yang sama juga, kelebihan yang sama juga. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam tahu juga takwil mimpi. Maka dia pun cakap pada anak dia, nanti engkau Allah akan pilih jadi Nabi dan kau juga akan diajarkan oleh Allah ilmu takwil mimpi. Kita boleh belajar tak? Kita boleh belajar. Tak jadi masalah. Kita nak belajar ilmu takwil mimpi, silakan. Tak jadi masalah. Ulama yang hebat dalam ilmu takwil mimpi adalah Imam Ibn Sirin. Imam Ibn Sirin. Okey, baik. Kemudian, kata Nabi Yaqub lagi pada Nabi Yusuf AS, dia akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Dia akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Nabi Yaqub. Apa makna menyempurnakan nikmat? Maksud menyempurnakan nikmat ialah Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan agama. Maksud menyempurnakan nikmat ialah Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan-urusan duniawi. Nikmat duniawi. Ya, nikmat duniawi. Dapat rumah, dapat beli tanah, dapat memiliki kenderaan, dapat keluarga yang ramai, dapat duit lebih, dapat banyak duit. Nikmat tak? Nikmat. Nikmat. Semua orang nak keperluan hidup. Nikmat. Kalau dapat keperluan hidup, satu nikmat tak? Ya, satu nikmat. Ada orang punyalah susah. Sampai sekarang tak boleh beli rumah, sampai sekarang nak menyewa pun susah. Setiap 3 bulan pindah. Sewa sana tak boleh bayar, kena halau. Sewa sini tak boleh bayar, kena halau. Susah tak? Susah. Ada orang memiliki rumah, nikmat tak? Nikmat. Ada rumah, ada duit, ada kenderaan, nikmat? Ya, nikmat. Jadi Allah Ta'ala akan sempurnakan nikmat duniawi dan juga nikmat agama. Apa maksud nikmat agama? Allah Ta'ala akan mudahkan dan Allah Ta'ala tunaikan hajat para Nabi dalam keinginan mereka terhadap agama. Apa Nabi nak? Nabi nak sebanyak mungkin umat dia beriman dengan dia. Nabi nak sebanyak mungkin, seramai mungkin umat dia amalkan agama dia sampaikan. Betul kan? Jadi nikmat ke tak nikmat? Nikmat. Anak-anak kita, apa yang kita nak pada anak-anak kita? Kita nak anak kita hidup senang, ada kerjaya, ada rumah, ada kenderaan, ada keluarga yang bagus. Ni yang kita nak pada anak kita kan? Jadi bila anak kita yang kita didik, tarbiyah, bimbing daripada kecil, besar-besar dah ada kerjaya. Ada rumah yang bagus, kenderaan yang bagus, keluarga yang bagus. Nikmat tak? Nikmat. Suka tak suka? Suka. Tapi itu dari sudut duniawi. Adapun dari sudut ukhrawi, kita nak juga anak kita jadi orang yang jaga solat, orang yang jaga aurat, orang yang berbakti pada mak ayah, orang yang tak buat benda haram, orang yang mentaati semua perintah Allah. Kita nak juga. Jadi nikmat ni maksudnya dari sudut duniawi Allah Ta'ala akan sempurnakan, dari sudut agama pun Allah Ta'ala sempurnakan. Nabi Yaqub dah bagi hint awal-awal pada anak dia ni. Allah Ta'ala akan sempurnakan nikmatnya padamu. Bukan sahaja padamu, tapi kepada keluarga Nabi Yaqub. Maksudnya, nikmat Allah yang Allah bagi pada kamu nanti, bukan saja kamu saja yang akan mengecapinya, tapi seluruh keluarga kita akan mengecapinya. Kat sini kita akan dapat satu pengajaran yang sangat baik. Apa pengajarannya? Adik-beradik Nabi Yusuf yang dengki sangat dengan Nabi Yusuf ni, yang nak bercampak dia dalam perigi, yang nak bunuh dia ni, adik-beradik itu tak tahu. Satu hari nanti, orang yang mereka khianati, orang yang mereka zalimi, orang itulah menjadi punca mereka dapat kesenangan. Di hujung-hujung surah nanti kita akan bincang
Nabi Yusuf alaihissalam masa jadi orang kanan raja. Ada pangkat tinggi di istana raja. Dia bawa semua keluarga dia daripada Palestin ke Mesir. Dan semua keluarga dia dapat nikmat kesenangan di Mesir. Dapat melalui siapa? Dapat melalui orang yang dia zalimi. Orang yang adik-beradik mereka zalimi. Yang tak bersalahnya Nabi Yaakob. Tak bersalah. Bunyamin, anak bongsu, tak bersalah. Yang bersalahnya 11 orang yang lain. 10 orang yang lain. 10 orang ni nanti kita akan bincang. Ayat bawah ni, pin yang sama. 10 orang ni berperakat nak bunuh. Last sekali mereka bersetuju untuk campak dalam perigi yang gelap dalam, perigi buta. Mereka 10 orang yang buat jahat kat Nabi Yusuf ni, mereka tak tahu nanti mereka akan dapat kesenangan, kemewahan hidup. Dan kesenangan, kemewahan tu dapat melalui siapa? Punca dia. Punca dia orang yang dia orang zalimi. Jadi dalam hidup ini, betul kan? Berapa ramai orang yang kita benci dahulunya. Berapa ramai orang yang kita tak suka dahulunya. Berapa ramai orang yang dulu mungkin kita pernah mengeluarkan kata-kata huduh pada dia. Sekarang dialah orang yang membantu kita dalam banyak urusan kita. Ini duniawi berlaku hari ini. Dulu masa kecil dia malas belajar, di kaki tidur, dia lepas orang lain habis belajar semua kerja. Dia lepas belajar pemalas duduk rumah tidur makan je, contoh. Jadi kita mak ayah ni marah, mula-mula marah biasa, lama sikit tinggi suara, lama sikit keluar dah cacian makian daripada mulut mak ayah pada anak yang malas belajar ni, contoh malas kerja. Contoh. Tapi satu masa nanti kita mungkin tak tahu. Anak yang kita duk marah, duk maki hari-hari tu, anak tu lah yang boleh tolong kita nak hantar pergi hospital. Anak-anak lain kerja sibuk, tak boleh cuti. Bos tak bagi cuti. Dia kena potong gaji. Gaji kena potong, macam mana nak bayar kereta rumah mahal bulan-bulan. Anak kita tu lah nanti yang boleh teman kita kat rumah, yang kerja biasa-biasa je tu. Anak lain kerja yang baik-baik, tak boleh cuti. Okay, anak lain nak suruh balik sebulan sekali pun susah. Meeting. Contohlah. Anak kita tu lah yang selalu kita marah dulu sebab malas belajar, sebab tu, sebab ni. Contoh. Anak kita tu lah nanti yang boleh cuci najis air besar kecil kita nanti. Jadi berpada-pada dalam membenci, berpada-pada dalam memarahi. Kerana apa? Dunia ni macam-macam benda terbalik Allah Ta'ala boleh lakukan. Samalah juga dalam ayat ni. Adik-beradik Nabi Yusuf yang nak mengkhianati Nabi Yusuf, dia orang tak tahu bahawasanya nanti Nabi Yusuf tu akan dapat nikmat daripada Allah. Tempias nikmat yang Yusuf dapat tu bukan saja Yusuf seorang dapat. Aku abang-abang dia ni. Kita abang-abang dia yang dulu pernah campak dia dalam perigi buta, kita juga dapat nikmat kesan daripada. Jadi berpada-pada kita dalam membenci, berpada-pada kita dalam menyampah ke orang. Kadang-kadang orang kita menyampah hari ni, satu masa nanti dia akan tolong kita dapatkan projek, dia akan tolong kita dapat kerja, dia akan tolong anak kita senang masuk kerja. Hari ni kita menyampah gila dengan dia. Jadi menyampah macam mana pun nak marah berpada-pada. Okay, benci macam mana sekalipun nak marah berpada-pada. Takut nanti malu muka sendiri. Dulu masa marah dengan dia, keluar habis kata nama binatang bagi kat dia. Sekarang bila nak dapat projek, nak dapat kerja, dengan dia lah kita bertolong, minta tolong. Dia tolong pula tu, dia tak ungkit pun cerita lama. Masa tu boleh kita tahu betapa malunya muka. Okay, baik. Kemudian Nabi Yaakob cakap lagi, sambung. Nabi Yaakob cakap lagi pada Nabi Yusuf, Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Nabi Yaakob sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat tersebut pada kedua bapamu, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak. Jadi ulama kata pemilihan Nabi Ishak, Nabi Yaakob dan juga Nabi Yusuf sebagai Nabi adalah hadiah kepada Nabi Ibrahim. Pemilihan Nabi Yusuf, Nabi Yaakob dan Nabi Ishak sebagai Nabi adalah hadiah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersedih. Nabi Ibrahim pertama bersedih kerana ayahnya mati as a kafir, sebagai orang kafir. Sedih tak? Sedih kan? Tapi kesedihan Nabi Ibrahim sabar. Allah Ta'ala ganti dengan yang lagi baik. Apa dia Allah Ta'ala ganti? Allah Ta'ala ganti anak, cucu, cicit, semua jadi Nabi. Kadang-kadang satu benda kita nak, kita tak dapat. Satu benda yang kita nak sangat tapi tak dapat. Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lagi baik yang daripada apa yang kita nak tadi. Tengok surah apa ya? Maryam. Surah Maryam. Tolong baca boleh surah Maryam.
Tuan Haji Kamarudin boleh tolong baca ke? Tuan Haji Kamarudin. Ada? Puan Zakiah ada? Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia Puan Tamsiah Syuaib. Ada Ustaz. Oh, ada. Ada. Sorry. Tolong baca boleh Tuan Haji Kamarudin? Tuan Haji Apa Kamarudin tak ada, saya ada Ustaz. Okey, Puan Zakiah tolong baca page 308. 308. Ya Ustaz. Ayat 45 sampai 308. 50. 45 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai ayahku, aku sesungguhnya bimbang engkau akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah sehingga engkau menjadi sahabat bagi syaitan. Dia, ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia, Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan akan aku menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang engkau sembah selain Allah. Akan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika dia, Ibrahim, sudah menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kami mengangkat mereka berdua menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian daripada rahmat kami dan kami jadikan mereka buah mulut yang baik dan mulia. Okey. Terima kasih. Nampak? Nabi Ibrahim AS nak ayah dia jadi orang beriman. Betul kan? Yalah, setiap anak nak yang terbaik untuk mak ayah. Tapi Allah Ta'ala tidak menerima permintaan Nabi Ibrahim untuk ayah dia jadi orang beriman. Bahkan Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayah dia, Allah Ta'ala tidak menerima keampunan untuk Nabi Ibrahim. Tapi apa Allah ganti? Apa Allah Ta'ala ganti? Allah Ta'ala ganti anak, cucu, cicit menjadi Nabi. Itu dalam hidup ni ada benda kita nak tapi tak dapat. Sabar, redha. Sabar dan redha. Kerana apa? Kerana Allah ada nak bagi pada kita yang lebih baik. Yang kita tak sedar pun apa yang Allah nak bagi tu jauh lebih baik daripada apa yang kita nak tapi tak dapat tersebut. Okay? Apa yang kita nak tapi tak dapat. Jadi Nabi Ibrahim AS, Allah terima doa Nabi Ibrahim, Allah pilih anak, cucu, cicit jadi Nabi. Maka kata Nabi Yaqub AS pada Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala akan sempurnakan nikmatnya padamu. Maka Nabi Yusuf AS, sekarang kita akan masuk ayat, dia dicampak dalam telaga. Dalam keadaan dia telah pun mengetahui yang ayah dia dah cakap pada dia. Dia mengetahui, dia dicampak dalam telaga. Sedih tak? Sedih. Sedihlah berpisah dengan ayah. Dicampak dalam telaga, yang campak tu abang-abang dia sendiri. Tapi Nabi Yusuf ingat pesanan ayah dia. Apa pesan ayah dia? Apa pemberitahuan ayah dia pada anak dia? Allah Ta'ala tetap akan menyempurnakan nikmatnya pada kamu. Walaupun lepas ni kamu dapat macam-macam ujian, walaupun lepas ni kamu akan diuji dengan ujian yang berat-berat, tapi yakinlah Allah Ta'ala akan tetap menyempurnakan nikmatnya pada kamu. Sebab tu Nabi Yusuf AS tetap teguh, tetap sabar dalam menghadapi ujian demi ujian. Lepas ujian satu dapat ujian dua, lepas ujian dua dapat ujian tiga. Macam-macam ujian dia akan dapat. Tetapi Nabi Yusuf AS tetap sabar dalam ujian tersebut sebab dia tahu satu masa nanti akan ada sinar mentari yang akan muncul dalam hidup. Seterusnya ayat 7. Laqad demi sesungguhnya kana ada. Terjemah ada je. Boleh nak terjemah adalah tapi lagi sesuai terjemah ada. Fi pada Yusuf wa dan ikhwatihi. Okey, Yusuf tu kita terjemah kisah. Pada Yusuf, kisah Yusuf. Pada Yusuf tu maksudnya pada kisah Yusuf. Wa dan
ikhwatihi, adik-beradiknya, ikhwatihi, adik-beradiknya, ayatun, tanda-tanda pengajaran. Terjemah ayatun, tanda-tanda pengajaran. Bagi as-sailin, orang-orang yang bertanya. Dalam rekaat tulis mengkaji. As-sailin, orang-orang yang bertanya. Dalam rekaat tulis mengkaji. Boleh? Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat baru kita. Ayat yang ayat ke berapa kita sekarang ni? Ayat ke-7. 7. Ayat ke-7. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Siti Nolis Abdul Rashid. Terjemahkan. Puan Siti Nolis terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Demi sesungguhnya ada pada Yusuf dan adik-beradiknya tanda-tanda pengajaran bagi orang-orang yang bertanya, mengkaji. Okey. Allah Ta'ala mula nak cerita dengan lagi terperinci kisah Nabi. Tadi perbualan Nabi Yusuf dengan ayah dia habislah tadi. Sekarang Allah Ta'ala nak cerita pula perbuatan adik-beradik Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Muqaddimah dia, Allah Ta'ala kata demi sesungguhnya pada kisah Yusuf dan adik-beradik dia ada pengajaran bagi orang-orang yang bertanya. Ada beberapa tafsiran tentang ayat ni. 2 tafsiran lah. Sebab saya baca 2 je. Pertama, tafsiran Hasyiah Sawi syarah pada tafsir Jalalain. Ayat ini turun ketika mana orang Yahudi tanya Nabi. Orang Yahudi tanya Nabi Muhammad, boleh tak cerita tentang Nabi Yaqub dan anak-anak dia? Boleh tak cerita tentang Nabi Yaqub dan anak-anak dia ni? Jadi dia pertanyaan orang Yahudi pada Nabi Muhammad. Boleh tak cerita pada kami tentang Nabi Yaqub dan anak-anak dia? Maka Allah turunkan surah Yusuf ni pada Nabi Muhammad satu surah. Maka Nabi Muhammad SAW dapat menceritakan sebaik-baik kisah kepada orang Yahudi yang bertanya. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW tak pernah dengar detail kisah Nabi Yusuf, tak pandai baca Taurat, tak pernah berguru dengan mana-mana rebai ataupun rahib Yahudi, tapi Nabi Muhammad SAW dapat cerita dengan terperinci, dengan detail surah kisah Yusuf pada Yahudi yang bertanya pada baginda SAW. Ini tafsiran pertama. Sesungguhnya pada kisah Yusuf dan adik-beradik dia ada tanda-tanda pengajaran-pengajaran bagi orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Orang Yahudi. Adapun dalam tafsir Al-Azhar, karangan Dr. Hamka. Dr. Hamka dia kata, dia lebih berminat untuk menterjemahkan sailin tu pengkaji-pengkaji. Sebab yang tanya kisah Nabi Yusuf ni, yang nak tahu kisah Nabi Yusuf ni bukan Yahudi saja. Semua orang nak tahu. Orang Islam semua nak tahu. Betul kan? Anak kita lepas dengar nama 25 orang Nabi, nak dengar kisah Nabi Adam, nak dengar kisah Nabi Nuh, nak dengar kisah Nabi Ibrahim. Bila kita sebut nama ada seorang Nabi nama dia Yusuf, anak kita pun nak dengar kisah Nabi Yusuf. Bila anak kita makin besar, okay, dia dah dengar cerita Nabi Yusuf, dia makin besar, dia nak mengkaji lagi. Hikmah-hikmah. Dia nak mengkaji lagi permata-permata. Dia nak mengkaji lagi mutiara-mutiara yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Dr. Hamka kata, kita akan dapati dalam surah Yusuf ini bermacam-macam pengajaran yang tak terbayang di akal. Bermacam-macam pengajaran yang tak terbayang di akal. Nabi Yusuf alaihissalam satu hari nanti akan jadi raja, akan jadi menteri, akan jadi orang kanan raja. Nabi Yusuf alaihissalam akhir surah nanti akan jadi orang yang ada pangkat tinggi di istana Mesir masa itu. Maka setelah kita mengkaji surah Yusuf, kita akan tahu Nabi Yusuf dapat jadi raja tu sebab apa dapat jadi raja lagi? Nabi Yusuf alaihissalam dapat jadi orang besar istana tu, tahu tak sebab apa? Tahu tak sebab apa Nabi Yusuf dapat jadi orang besar kat istana tu? Sebab dia masuk penjara. Kalau dia tak masuk penjara, dia mungkin tak akan dijemput ke istana. Betul kan? Kalau dia tak masuk penjara, Nabi Yusuf tak masuk penjara, dia mungkin dia tak akan dijemput ke istana. Sebab apa dia masuk penjara? Sebab dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Sebab dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Jadi kalau dia tidak digoda oleh isteri Al-Aziz, mesti dia tak masuk penjara. Betul kan? Jadi sebab apa dia digoda oleh isteri Al-Aziz? Sebab dia dibeli oleh Al-Aziz.
suami pada wanita tersebut. Beli dia nak jadikan hamba. Asalnya jadikan hamba sahaya, tapi lalu berniat nak jadikan anak angkat. Kenapa dia dibeli oleh Al-Aziz? Sebab dia telah dijual oleh musafir, caravan, orang yang jumpa dia dalam perigi buta. Jadi kalaulah adik-beradik dia tak campak dia dalam perigi buta, nescaya dia tidak akan dijumpai oleh musafir-musafir. Dan kalau musafir tak jumpa dia, nescaya dia tidak akan dijual kepada Al-Aziz. Dan kalau Al-Aziz tak beli dia, nescaya dia tidak akan digoda oleh isteri Al-Aziz. Dan kalau isteri Al-Aziz tak goda dia, nescaya dia tak masuk penjara. Jadi semua cerita daripada satu part ke satu part, kita akan nampak hikmah. Setiap perkara tu ada hikmah. Dan hikmah ni yang kita nampak zahir. Yang tersembunyi, yang sebalik banyak lagi. Yang masih lagi dikaji. Dan ulama' masih terus menjumpainya. Lagi dan lagi. Jadi dalam Tafsir Al-Azhar, Dr. Hamka kata, orang yang mengkaji, orang yang meneliti, orang yang mencari gali lagi, dia akan menemui banyak pengajaran hidup dalam surah Yusuf. Antaranya apa dia? Janganlah risau terhadap kesusahan, kerana kesusahan itu tidak lama. Kesusahan itu tidak berkekalan. Allah Ta'ala akan ubah suasana susah itu, satu masa nanti akan jadi mudah. Mungkin kita akan menghadapi kesusahan. Daripada kesusahan A berpindah kepada kesusahan B. Daripada kesusahan B berpindah pada kesusahan C. Tapi yakinlah, satu masa nanti Allah Ta'ala akan angkat kesemua kesusahan tersebut dan Allah Ta'ala akan ganti dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Boleh? Okey, baik. Saya hanya baca 3 tafsir je. Dalam surah Yusuf ni saya hanya baca 3 tafsir saja. Pertama, tafsir Ibnu Katsir. Kedua, tafsir Dr. Hamka Al-Azhar. Ketiga, tafsir Hasyiah Sawi. Jadi, kalau tuan-tuan nak baca, saya rekomenkan baca tafsir Dr. Hamka. Kupasan Dr. Hamka agak menarik dalam surah Yusuf ni. Banyak pengajaran-pengajaran yang Dr. Hamka kaitkan. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir, dia hanya terangkan secara ringkas je lah. Makna ayat ni tu je lah. Dr. Hamka diterangkan panjang lebar sikit. Okey, baik. Dalam ayat kita ni ada perkataan adik-beradik Yusuf. Saya akan share pada tuan-tuan nama adik-beradik Nabi Yusuf. Rasa minggu lepas dah share dah. Tapi tak apa, kita share sekali lagi. Boleh? Ni. Nampak tak? Nama-nama adik-beradik Nabi Yusuf yang 12 orang ni, nama adik-beradik Nabi Yusuf yang 12 orang ni, ini namanya bersumberkan Israiliyat dalam kitab Perjanjian Lama, Old Testament. Kitab Kejadian pasal 35. Disebutkan anak-anak Yakub itu, anak-anak lelaki dengan Lia, iaitu isteri sulung, 6 orang. Siapa dia? Rubin. Ada kitab tulis Rubail. Yang kedua, Simeon. Arabnya je Syamun. Okey, boleh tulis nak tulis ataupun nanti saya share je lah tulisan ni kat grup kelas kita. Yang ketiga, Lewi. Ejanya bahasa Arab Lawi, Lam Alif Wawiyah. Daripada Lewi ataupun Lawi ni dah keluar perkataan Levi's. Okey, Levi's tu salah satu anak nama Nabi Yakub, L-E-V-I. Okey, Levi's login tu yang kita pakai kait kelapa sawit tu, ni lah seluar dia. Yang keempat, Yahuda. Yahuda ni daripada perkataan Yahuda ni lah keluar perkataan Yahudi. Yang kelima, Isakhar ataupun Iskhar. Yang keenam, Zabulon. Manakala anak-anak lelaki dengan isteri adik. Lia ni kakak. Rachel ni ataupun kita panggil Rachel ni kan, adik. Dapat 2 orang anak, Yusuf dan Bunyamin. Ni last sekali lah ni. Last sekali. Yusuf dan Bunyamin ni last sekali. Adapun dengan 2 orang hamba abdi. Siapa 2 hamba abdi? Pertama nama Bilha, kedua nama pertama nama Bilha, kedua nama Zilfa. Bilha ni adalah dayang ataupun hamba wanita yang dihadiahkan oleh isterinya Lia. Maksudnya Lia yang ni yang dapat anak 6 orang ni dia hadiahkan pada Nabi Yakub seorang dayang, hamba wanita yang nama Bilha.
dapat 2 orang anak. Dan, orang Arab Mak Saleh banyak nama Dan kan. Dan Hooker. Dan dan juga Naftali. Adapun seorang lagi hamba, iaitu Dayang yang dihadiahkan oleh Rachel. Mak Nabi Yusuf menghadiahkan pada Nabi Yaqub hamba wanita Zilfa. Daripada Zilfa dapat 2 orang anak, Gad dan juga Ashir. Gad dan juga Ashir. Boleh? Okey, baik. Nama-nama ni sumbernya mana? Ada sahabat-sahabat menyebutnya. Antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya Ka'ab bin Al-Ahbar. Ka'ab bin Al-Ahbar. Walaupun Ibnu Abbas sebut, walaupun Ka'ab bin Al-Ahbar sebut, tapi sumbernya tetap Israiliyat. Sumbernya tetap Israiliyat. Tadi nama-nama tadi eja kod Jawi. Adapun nak eja nama-nama tadi kod Rumi, nak eja kod tulisan Rumi, tulisan Arab. Pertama, anak Nabi Yaqub alaihi salam kalau ikut pendapat tafsir lain, sebab tu saya kata, sama-sama tafsir pun berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Sebab riwayat itu hanyalah riwayat Israiliyat. Adalah riwayat Israiliyat. Okey, yang pertama Yahuda. Menurut tafsir Hasyiah Sawi, syarah pada tafsir Jalalain, anak Nabi Yaqub yang pertama namanya Yahuda. Dia inilah yang sulung. Oleh kerana dia sulung, tadi yang kata nama sulung tu Rubail ataupun Robin kan? Oleh kerana dia sulung, maka seluruh anak-anak Nabi Yaqub dipanggil Yahudi. Boleh? Yang kedua, Rubail. Yang kedua, Rubail. Ra, waw, ba, ya, lam. Ni, Rubail. Ejanya ke Arab, Rubail. Daripada Rubail inilah juga keluar Rubil dan juga Robin. Okey, nama Mak Saleh dia. Yang ketiga, Syam'un. Ni eja kod Jawi. Eja kod Arab, Syam'un. Ni yang eja kod Mak Saleh tadi, Simeon tu. Sami'on ke Simeon, jangan tolak eja S-I-M-E-O-N. Arabnya baca Syam'un. Okey, Syam'un. Jadi ke nama putih nama Simeon. Yang keempat, Lawi. Lawi ni jadi Levi's tadi tu, Lawi. Okey. Yang kelima, Riyalun. Yang ni tadi tak jumpa. Dalam nama-nama yang tulisan Rumi tadi tak jumpa. Riyalun ni. Adakah nama Mak Saleh sekarang Riyalun? Tak ada. Ya, adanya kat Kelantan bunyi. 5 rial, 6 rial, 7 rial, 8 rial. Okey, baik. Saja gurau. Yang ke-9, Yasjar. Tadi ada. Dalam tulisan Rumi tadi ada Yasjar. Yashin, Jim, Ra. Yasjar. Okey. Yasjar. Yang ke-7, nama anak Nabi Yaqub adalah, okey. Jadi 6 orang ni lah yang lahir daripada Lia tadi. Okey. Yang ke-7, Yusuf. Tak ada masalah, eja Yusuf. Yang ke-8, Bunyamin. Ni eja Bunyamin. Banun, ya alif, mim, ya nun. Ni Bunyamin. Okey, Bunyamin ni biasa dalam bahasa Melayu pun. Bunyamin. Yang ke-9, okey, Dan. Samalah Dan je dia. Da alif nun, Dan. Okey. Yang ke-10, Naftali. Nun, fa, ta alif lam ya. Naftali. Boleh? Yang ke-11, Jad. Jim alif dal. Jad. Tu je dia ejaan dia. Yang ke-12, Ashir. Alif, Shin, Ra. Boleh? Ashir. Boleh? Okey, baik. Jadi, 6 orang yang pertama ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mak dia adalah Lia. Isteri sulung. Kakak. Adapun Bunyamin dan Yusuf. Bunyamin dan Yusuf. Isteri yang kedua. Ataupun isteri adik. Rakhil. Dan Naftali ni adalah anak kepada Zilfa. Jad dan Ashir adalah anak kepada Bilha. Kalau ejaan dia kod Arab, eja dia macam ni. Zilfa. Zai, lam, fa, ta. Zilfa. Okey. Zilfa ni adalah mak kepada 2 orang ni. Dan Naftali. Dia ni anak gundik yang bernama Zilfa. Seorang lagi nama Bilha. Balam, ha, ta. Ba, lam, ha,
Tak, Bilha. Bilha ni anak dia ni, Jad dan Ashir. Yang kuat musuh Nabi Yusuf 6 orang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, 6 orang ni. 4 yang anak hamba abdi ni, dia pun tahu dari sudut keturunan dia tak kuat manalah dengan Yusuf ni. Dia anak Bunyamin lagi kuat lah, sebab Bunyamin dengan Yusuf ni anak isteri. Dia orang ni anak hamba abdi. Cumanya kalaulah dia orang ni menunjukkan sokongan pada Yusuf dan Bunyamin, agak-agak apa nasib 4 orang ni? Agak-agak apa nasib 4 orang ni? Nasib tak baik lah. Jadi untuk jaga kedudukan agar aman, tenang dan selamat, dia orang kena sokong yang 6 ni juga. Dia orang kena sokong yang 6 ni juga. Boleh? Itu nama adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun namanya ditulis dalam kitab-kitab tafsir, tapi sumbernya tetap Israiliyat. Habis itu kenapa sampaikan? Tu je sumber yang ada. Kalau orang tak nak percaya, tak apa. Kalau dia nak percaya, tak apa. Sebab ini bukan masalah akidah. Ini bukan masalah melibatkan akidah. Yang wajib kita percaya, Yusuf tu seorang Nabi, Yaqub tu seorang Nabi. Itu wajib percaya. Adik-beradik dia, ada kata Nabi, ada kata bukan. Tak jadi masalah pun. Nama-nama adik-beradik dia, tak tahu langsung dan tak percaya langsung. Tak apa, tak jadi masalah. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru. Nanti kita akan bincang dalam surah ini. Betapa perasaan Nabi Yusuf. Dipisahkan dengan ayah. Sedih lah. Yang tukang pisahkan tu, yang menjadi punca pemisah tu adik-beradik dia juga. Lagi sedih. Tapi dia tetap tabah kerana ayah dia dah pesan dah tadi ayat 6. Allah akan menyempurnakan juga nikmatnya pada kamu nanti. Okey? Jadi kita pun sama. Kalau kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi kesedihan, sabar. Akan datang satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kesusahan, menghilangkan kesedihan. Allah Taala akan gantikan kesudahan tersebut dengan kegembiraan. Ni Mak Saleh punya nasihat. Tak tahulah dia ke yang bagi nasihat, orang lain ke yang bagi nasihat, kita pun tak tahulah. Dia kata apa dia? Nothing is permanent. Don't stress yourself too much, because no matter how bad the situation is, it will change. Satu masa nanti, kesusahan yang ada, Allah Ta'ala akan ubah, Allah Ta'ala akan ubah, Allah Ta'ala akan ubah. Dan satu masa nanti Allah Ta'ala akan bagi ketenangan dalam hidup kita. Jadi kisah Nabi Yusuf ni menjadi penghibur bagi orang yang duka cita. Kisah Nabi Yusuf ni menjadi penghibur bagi orang yang sekarang ada 1001 masalah. Kisah Nabi Yusuf menjadi penghibur orang yang sekarang ditimpa 1001 kesedihan. Jadi siapa tengah sedih, siapa tengah susah, siapa yang menghadapi kehilangan, siapa yang menghadapi macam-macam, bacalah surah Yusuf sambil menghayatinya. Nescaya mudah-mudahan nanti kita akan beroleh kegembiraan. Okey, sama ayat seterusnya. Is ketika qalu, mereka berkata. Siapa mereka? 11 orang. 10 orang je. Kerana apa 10 orang? Sebab Bunyamin tak termasuk. Jadi mereka ni 10 orang tadilah. La, is ketika qalu, mereka berkata, la, benar-benar Yusuf, Nabi Yusuf. Dia orang tak panggil Nabi lah. Kita panggil Nabi. Masa ni pun Nabi Yusuf tak jadi Nabi lagi. Benar-benar Yusuf, wa dan akhuhu, saudaranya. Itu adik dia, Bunyamin. Tulis dalam bracket, Bunyamin. Ahabbu, lebih dicintai. Ila kepada abina, ayah kita. Minna, daripada kita. Wa padahal, sedangkan nahnu kita usbatun, lagi ramai. Kita terjemah usbatun, kumpulan yang ramai. Terjemah usbatun, kumpulan yang ramai. Boleh terjemah macam tu. Kita terjemah one strong group, kumpulan yang ramai. Inna sesungguhnya abaina, ayah kita ni. Inna sesungguhnya abana, bukan abaina, abana saja, bukan abana, Kalau abaa tu plural. Ni tak ada a yang kedua. Ada a yang pertama je. Abana, ayah kita. La benar-benar. Fi dalam. Okey. Dhalalin. Nak terjemah apa dhalalin? Nak terjemah sesat tak boleh. Takkanlah anak Nabi Yaqub nak cakap Nabi Yaqub sesat.
dalam kisah Nabi Yaqub ni semua keluarganya Muslim. Tak ada kata masalah akidah. Semua Muslim. Nabi Yusuf, adik-beradik dia semua Muslim. Walaupun jahat, walaupun zalim, tapi semua Muslim. Dan mereka semua juga tahu yang Nabi Yaqub ni Nabi. Mereka juga tahu Nabi Yaqub ayah mereka tu Nabi. Jadi nak terjemah apa kat sini? Dhalalin, kecelaruan. Kita terjemah dhalalin, kecelaruan. Jangan terjemah kesesatan. Mana boleh anak Nabi cakap ayah dia sesat? Kecelaruan. Maksudnya kesalahan dari sudut memberi tumpuan dan kasih sayang. Mubin yang nyata ataupun jelas. Dua-dua boleh. Puan Tamsiah Syuaib telah baca, boleh Puan Tamsiah Syuaib. Ustaz, saya banyak tinggal. Ya ke? Saya laju sangat ke? Saya laju sangat ke Puan? Sikit. Ya, laju sangat. Oh, sorry. Laju juga Ustaz. Laju juga. Tak sampai nak berhabis surah Yusuf. Okey. Okey, maafkan saya. Sorry ya, maafkan saya. Semula. Saya akan slow-slow. Is ketika qalu mereka berkata siapa mereka ni? Adik-beradik Yusuf yang 10 orang, Bunyamin tak termasuk. La benar-benar Yusuf wa dan akhuhu saudaranya. Dalam braket tulis Bunyamin. Akhuhu saudaranya, dalam braket tulis Bunyamin. Ahabbu lebih dicintai. Kalau cinta, hab tu cinta. Habib. Ahabbu lebih dicintai. Ila kepada abina ayah kita. Minna daripada kita. Dalam bahasa Melayu ada beza kami dan kita. Dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Arab, kita ke, kami ke, nahnu, we. Nahnu itulah kita, nahnu itulah kami dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris, kami lah we, kita pun we juga. Melayu je ada beza, kita dan kami. Wa sedangkan, abina tadi, amina daripada kita, wa sedangkan, nahnu kita, ataupun kami, kita lah sini. Nahnu kita, usbatun lebih ramai. Inna sesungguhnya abana ayah kita la benar-benar fi dalam dhalalin kecelaruan. Terjemah dhalalin kecelaruan. Mubinin yang nyata. Okey, terjemahkan dia. Puan Tamsiah Syuaib. Okey, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka berkata, benar-benar Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai kepada ayah kita daripada kita, sedangkan kita lebih ramai. Sesungguhnya ayah kita benar-benar dalam kecelaruan yang nyata. Baik. Terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Allah Ta'ala mula cerita apa penyebab mereka dengki pada Nabi Yusuf. Lalu mereka pun berkata, Yusuf dan Bunyamin tu lebih dicintai oleh ayah kita berbanding kita. Maknanya apa? Nabi Yaqub sayang semua. Nabi Yaqub sayang semua anak-anak dia. Walaupun berlainan ibu, tapi Nabi Yaqub sayang semua anak-anak dia. Lahir daripada isteri Nabi Yaqub yang berbeza-beza, tapi Nabi Yaqub sayang semua anak dia. Cuma menurut adik-beradik dia yang lain,
tumpuan kasih sayang Nabi Yaakob ni lebih pada Yusuf dan Bunyamin. Tak pelik pun. Sebab Yusuf dan Bunyamin lahir-lahir mak tak ada. Kecil-kecil lagi mak dah meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, mereka berdua paling bangsu. Anak-anak kita ni bila dah besar, dia nak duduk menempel dengan kita lagi tak? Dia suka lagi tak menempel kita? Tak ada dah. Dia dah ada kawan dia sendiri dah, anak-anak kita yang besar. Dia kurang dah nak bagi masa main dengan kita. Dia kurang dah nak bagi masa nak panjat-panjat belakang kita. Yang semua duduk menempel dengan kita, tarik kaki, tarik baju, naik tas belakang. Siapa dia? Anak kecil kan? Jadi ayah ni akan bagi tumpuan lebih pada anak kecil. Sebab anak kecil dia mana ada kawan lain. Kawan anak kecil kita siapa? Kita lah. Anak kita yang dah besar, dah sekolah rendah, dah sekolah menengah. Nak kawan kita lagi? Tak. Kat dia, ni baik dengan kawan dia lagi. Sanggup tak balik kampung? Tak apa, tak ada masalah. Kita balik kampung, dia tak ikut pun tak apa. Sebab kat sini seronok, ramai kawan ni. Contoh. Jadi biasa dalam mana-mana family pun, mak ayah ni of course akan bagi tumpuan lebih pada anak yang bongsu. Yang sulung tu tak sayang ke? Yang sulung tu sayang juga. Masa mu bongsu dulu, bukan bongsu lah. Masa kamu kecil dulu, aku main dengan kamu lah. Cuma kamu dah besar, kamu mana ingat aku main dengan kamu. Yang kita nampak, kita ni anak sulung nampak, ayah ni main dengan adik kecil, yang kita tak main. Padahal masa kita kecil, ayah kita main juga dengan kita. Kita dah umur 30, takkan ayah kita nak main lambang-lambang lagi? Contoh lah. Jadi benda ni biasa dalam mana-mana family pun. Anak-anak yang sulung akan nampak, ayah bagi tumpuan lebih pada adik yang bongsu. Padahal masa kita kecil, besar adik tu, masa kita besar adik bongsu kita tu, ayah kita buat benda yang sama pada kita. Apa yang nak pelik? Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sayang semua anak-anak dia. Cuma anak-anak yang lain nampak, dia sayang Yusuf dengan Bunyamin lebih. Masa kamu umur-umur dia, kamulah yang aku sayang kamu, macam sayang dia jugalah. Cumanya kat sini lebih sikit Nabi Yaakob bagi tumpuan pada Nabi Yusuf sebab dia tak ada mak. Anak-anak lain ada mak. Okey, baik. Kemudian, apa kata adik-adik dia yang lain? Sedangkan kita lagi ramai. Maksud lagi ramai ni, apa relate je? Patutnya kena sayang yang ramai bandingkan yang sikit. Bukan. Kita lagi ramai ni maksudnya apa tahu? Maksudnya kita lebih banyak memberi manfaat pada keluarga ni. Kitalah yang duk gembala kambing, kitalah duk perah susu, kitalah yang bekerja cari rezeki untuk keluarga ni. Patutnya ayah kita kena sayang kita lebih. Sebab kitalah yang banyak bagi apa ya? Livelihood untuk keluarga kita ni. Kita bagi sumber-sumber kehidupan. Kitalah cari rezeki, mengembala kambing, perah susu, jual susu. Kitalah. Jadi kita lagi ramai yang banyak memberi manfaat pada keluarga ni. Minta tolong tu, minta tolong ni kita. Ya, ayah kita boleh harap. Minta tolong hantar barang ke, beli barang ke, ambil air kat perigi ke. Kita. Antara kita 10 orang dengan 2 orang tu, mana lagi boleh harap tu maksud dia. Jadi sepatutnya ayah kita banyak buat kerja, kita banyak tolong family, kita banyak bagi masa untuk pendapatan family. Kita lah kena sayang lebih, ayah kita kena sayang kita lebih. Tapi kenapa sayang kat Nabi Yaakob kenapa sayang kat Yusuf dan Bunyamin lebih? Maka mereka kata, ayah kita ni Nabi. Ayah kita ni betul banyak perkara. Bak nafkah, bak makan minum, tak ada masalah. Bak tempat tinggal, bak duit belanja ayah kita, tak ada masalah. Bak kasih sayang tu masalah. Kita nampak dia asyik beri tumpuan pada budak kecil 2 orang ni. Dia, nampak bagi tumpuan lebih budak kecil pada tuan. Nabi Yaakob alaihissalam dah berumur. Maka semestinya orang dah berumur ni, dia sukakan teman. Dia suka orang nak main dengan dia. Dia suka orang yang nak sentiasa dekat dia. Siapa dia boleh bagi masa? Masa tu Yusuf dan Bunyamin lah yang boleh bagi masa dekat Nabi Yaakob alaihissalam. Tapi, macam mana? Ayat 5 kita minggu lepas, Nabi Yaakob dah kata dah. Syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Setiap orang tu adalah alasan macam mana sekalipun. Kita yang dah tak suka, yang dicocok oleh syaitan, tak nampak ada alasan orang tu. Kita tak nampak dah sebab musabab orang tu yang kita nampak, orang tu salah. Tu je. Orang tu buat macam ni, buat macam tu, ada alasan dia, ada sebab dia sendiri, kita tak pandang lah. Yang kita pandang, dia bersalah. Aku patut diutamakan. Tu je kita pandang. Sebab apa? Syaitan dah cocok. Awak seorang betul. Pendapat awak betul. Orang lain semua pendapat dia tak betul. Apa awak cakap tu betul. Pandangan awak tu tepat. Orang lain semua tak betul. Maka masa tu kita seorang je betul. Orang lain semua salah.
Seterusnya. Uqtulu, sambung ayat 9. Uqtulu, bunuhlah. Uqtulu, bunuhlah. Yusuf, Nabi Yusuf. Ataupun itrahuhu, campaklah dia. Cast him out. Campaklah dia. Ardon, ke tanah yang jauh. Terjemah ardon, ke tanah yang jauh. Okey, dalam mereka tulis nescaya. Yakhlu akan beralih. Lakum kepada kamu, wajhu abikum, tumpuan ayahmu. Sebenarnya terjemah wajhu, wajah. Maksud wajah ni tumpuan ayahmu. Wajhu abikum, tumpuan ayahmu. Okey, akan beralih kepada kamu, wajhu abikum, tumpuan ayahmu. Dan takunu, kamu akan menjadi. Min daripada ba'dihi sesudahnya kauman kaum salihin yang soleh. Puan Izawani tolong baca. Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Bunuhlah Nabi Yusuf ataupun campaklah dia ke tanah yang jauh. Nescaya akan beralih kepada kamu tumpuan ayahmu dan kamu akan menjadi daripada sesudahnya kaum yang soleh. Terima kasih Puan Izawani. Jadi dalam perbincangan orang-orang yang dengki ni, 10 orang yang dengki pada Nabi Yusuf ni, maka keluarlah idea pada mereka, tak boleh jadi ni. Ini dengki yang sangat kuat ni, sampai nak bunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah mengalami dengki pada orang kan? Kita sebagai manusia biasa, ustaz ke, tok imam ke, tok mufti ke, panggilan al-maulana lah, pak kiai lah, macam-macam panggil. Kita pernah tak mengalami perasaan dengki pada orang? Pernah. Cuma yang membezakan kita ialah apa tindakan kita lepas kita dengki kat orang. Tu je. Dengki kat orang semua orang pernah hadapi. Dia ustaz, dia mengajar tajuk hasad dengki. Dia ustaz, dia bagi ceramah tajuk bab hasad dengki. Tajuk ceramah dia. Cuba tanya dia, pernah dengki kat orang tak? Pernah juga. Semua orang Allah Ta'ala uji dengan bab hasad dengki. Jadi yang membezakan seseorang ialah bagaimana tindakan dia, bagaimana reaksi dia setelah datang pada dia perasaan dengki pada orang lain. Jadi kita pernah dengki kat orang, tapi pernah tak sampai tahap kita nak bunuh orang? Tak pernah lagi kan? Kita dengki kat orang, kat siapa-siapa pun, tak ada lagi sampai tahap nak bunuh orang. Tak ada lagi lah. Paling tinggi pun kita kata, kalau dia mati bagus juga. Tu je lah. Tapi kita sendiri nak bunuh, kita sendiri berusaha cari jalan untuk dia mati, tak ada. Kita tak pernah lah sampai tahap tu. Jadi maksudnya kalau ada orang yang dengki sampai tahap tu, maknanya tahap dengki dia ni kita kata sedikit lagi nak sampai matahari. Dia punya tahap dengki dia tu. Jadi mereka ni dengki pada Nabi Yusuf AS. Sangat-sangat dengki sampai terkeluar daripada ulah mereka, bunuhnya dah senang. Jadi ada 3 pandangan tentang adik-beradik Nabi Yusuf ni yang buat pada Nabi Yusuf. Pandangan pertama, kita bunuh je lah dia. Ni show yang pertama, bunuh je lah dia. Pandangan kedua, ataupun kita campak dia kat tempat yang jauh. Kita payah bunuh, buang jauh sikit. Buang jauh sikit. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia, ayah kita lepas ni akan bagi tumpuan lebih pada kita. Ayah kita lepas ni akan bagi tumpuan lebih pada kita. Itu je tujuan dia. Nak tumpuan lebih pada ayah. Kemudian, mereka cakap, tengok mereka tahu perbuatan bunuh orang salah. Mereka tahu perbuatan pisahkan anak daripada ayah tu salah. Mereka tahu ambil budak kecil yang tak pandai apa-apa lagi, letak tengah-tengah padang pasir jauh di tanah yang jauh, salah. Mereka tahu. Sebab tu mereka kata, dan jadilah kamu daripada selepasnya orang yang soleh. Maknanya macam, lepas kita buat dosa bunuh Yusuf nanti, ataupun lepas kita buat dosa campak Yusuf nanti, kita taubatlah. Itu maksud ayat ni. Kita taubatlah, kita jadi orang baik semula, kita jadi orang yang soleh semula, kita jadi orang yang warak semula. Mereka tahu, mereka nak buat dosa, benda salah, benda tak betul, mereka tahu ni.
Macam orang dengki hari ni, orang dengki yang cari buang-buang siang ke, santau ke, sihir ke, fitnah ke, dia dengki, dia fitnah orang tu jatuh, dia tahu benda tu dosa. Cuma dia kata apa? Ni lah aku buat salah, lepas ni aku tak nak buat dah. Jadi mereka cakap, sama-sama mereka, lepas kita bunuh tu, kita taubat lah. Kita boleh jadi orang soleh balik lepas kita taubat tu. Dalam ayat ni juga, ada mengandungi makna mereka kata, kita ni sebenarnya boleh jadi soleh. Kita sebenarnya boleh jadi soleh. Sekarang kita boleh jadi soleh. Cuma satu je penghalang dia. Apa dia? Yusuf. Kalaulah Yusuf tak ada, kita memang soleh. Kita memang boleh jadi anak yang baik. Sebab Yusuf ada, tak boleh jadi anak yang baik. Sama lah macam Iblis. Iblis boleh jadi makhluk yang terbaik. Tapi sebab ada Adam, habis. Iblis akan kata, kalaulah Adam ni tak ada, kalaulah Allah tak buat Adam, niscaya aku sentiasa jadi orang makhluk yang soleh sepanjang masa. Tapi sebab Adam ni lah Adam. Adam ni problem Adam. Kalau tak ada Adam, insya-Allah aku akan jadi makhluk terbaik. Samalah juga 10 orang ni. Kita ni memang anytime dia nak jadi soleh. Kita memang dah lama nak jadi soleh. Kita anak Nabi. Mereka tahu ayah mereka Nabi. Mereka kenal ayah mereka Nabi, tok mereka Nabi, tok kepada tok mereka Nabi. Mereka tahu. Tapi yang menjadi penghalang mereka nak jadi soleh ialah Yusuf. Jadi kita bunuh dia agar kita lepas ni jadi soleh dengan tenang. Nampak? Dia tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni ada orang nak buat baik. Tapi dia menjadikan alasan-alasan yang tak munasabah sebagai penghalang dia nak buat baik. Contohnya apa? Aku nak pergi semayang sebenarnya. Tapi aku dah tengok muka dia. Aku pergi surau tengok muka dia tak tenang hidup aku. Dia ni dulu gini. Dia dulu teruk macam mana sekalipun, perangai duduk macam mana sekalipun, apa kaitan dengan semayang? Awak pergi semayang, pergi sana balik lah. Tengok, syaitan akan buat kita create alasan untuk kita tak jadi orang baik. Ataupun macam inilah. Aku bukan tak nak ziarah balik mak ayah aku. Aku nak balik ziarah mak ayah aku tapi ada adik aku seorang. Aku memang tak boleh tengok muka adik aku seorang tu. Dia ni macam-macam buat. Dia buat tu, dia buat ni, dia. Jadi kita menjadikan orang lain sebagai alasan untuk kita tak boleh jadi soleh. Ataupun apa lagi alasan dia? Aku bukan tak nak jadi anak yang baik. Aku bukan tak nak jadi anak yang baik. Tapi mak aku tu nampak lebih ke abang aku. Ya, abang aku kaya. Abang aku bagi duit banyak kat dia bulan-bulan. Aku ni kerja biasa, tak mampu nak bagi duit sebanyak macam abang aku bagi. Jadi aku nampak mak aku ni nampak lebih ke abang aku je. Sebab tu aku berat hati nak balik. Sebab tu aku tak boleh nak mesra lebih-lebih dengan mak ayah aku. Jadi alasan dia tak boleh baik dengan mak dia sebab mak dia lebih ke abang dia. Agak-agak Allah terima alasan tu ke akhirat. Agak-agak alasan tu boleh pakai tak ke akhirat. Kenapa tak ziarah mak? Kenapa tak baik dengan mak? Mak saya tak adil. Allah terima alasan tu. Allah suruh kita buat baik dengan mak, dengan ayah tanpa sebarang alasan. Allah Ta'ala kata, buatlah baik pada mak ayah kamu kalau mak ayah kamu orang baik juga. Kalau mak ayah kamu jenis tak baik, kalau mak ayah kamu jenis tak adil dalam memberikan kasih sayang, tak payah baik sangat pun tak apa. Ada tak? Tak. Mak ayah kita manusia ke malaikat? Manusia. Bila manusia dia buat salah tak? Ada. Ada buat silap tak? Ada. Ada pilih kasih tak? Kadang-kadang ada. Jadi adakah Allah Ta'ala letak syarat kalau mak ayah kamu tak pernah buat salah, tak pernah buat silap, tak pernah pilih kasih, kena buat baik. Kalau mak ayah kamu pernah buat silap, pernah buat salah, pernah pilih kasih, tak buat baik pun tak apa. Ada tak? Tak. Sebagai mak ayah kita, sebagai manusia, mesti ada buat silap, mesti ada buat salah. Dia jangan jadikan kesilapan, kesalahan mak ayah kita penghalang kita nak jadi anak yang baik. Aku memang nak baik dengan mak ayah aku, tapi sebab syaitan sukalah. Syaitan yang tolong kita bagi idea tapi kita jadikan kesalahan orang lain sebagai penghalang untuk kita buat baik. Kita jadikan orang lain sebagai penyebab penghalang untuk kita jadi baik. Jadi adik-adik Nabi Yusuf ni nak jadi baik. Sebab tu Nabi kata apa tahu? Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki ni dia akan memadam seluruh kebaikan. Sama sebagaimana api memadam kayu-kayu api. Api memadam semua kayu-kayu api. Api ni maksud memadam tu dimakan semua kayu-kayu api. Dulu Iblis baik
Sebelum Adam diciptakan iblis baik. Iblis tu makhluk jin yang paling terbaik. Sebab tu Allah letak di kalangan para malaikat. Baik sangat. Tapi dengki pada Adam punya pasal sampai sekarang huduh teruk perangai. Dengki pada Adam punya pasal sampai sekarang teruk huduh perangai. Kesan buruk dengki. Kesan buruk dengki. Dengki menjadi penghalang orang tu nak buat baik. Dia nak pergi majlis agama tapi ada muka orang tu. Oh, tak boleh tengok muka dia. Bila tanya alasan kenapa tak boleh tengok muka dia, tak tahulah, tapi memang saya tak boleh tengok muka dia. Kesian. Kita punya masalah, orang tu tak bermasalah. Hati kita bermasalah sebab dengki kat orang, dan kita jadikan orang tu penghalang kita buat kebaikan. Dosa yang pertama berlaku kat langit sebab dengki. Dosa yang pertama berlaku kat dunia sebab dengki. Dosa pertama kat langit apa dia? Dosa iblis tak nak sujud pada Adam. Sebab apa? Dengki. Adam buat salah apa? Adam tak ada buat salah apa pun. Allah yang suruh malaikat dan juga iblis sujud pada Adam. Bukan ada yang minta, ya Allah boleh tak suruh malaikat dan iblis sujud pada saya? Allah yang suruh. Tiba-tiba Adam dipersalahkan. Kemudian dosa pertama berlaku kat bumi adalah dosa dengki. Dosa apa? Dosa Qabil bunuh Habil. Dengki. Qabil nak kahwin dengan Iqlimah. Tapi Nabi Adam suruh kahwin dengan Labuda yang kurang cantik. Lala berlakulah pembunuhan pertama atau ke bumi sebab dengki. Jadi dengki ni adalah penghalang kita nak jadi baik. Kita nak jadi orang baik, kita tahu kita kena taubat pada Allah, kita kena jadi orang yang baik, kita kena jadi orang yang dekat dengan Allah, kita tahu. Tapi oleh kerana dengki kat orang tu, dengki kat orang ni, kita jadikan dengki penghalang untuk kita jadi baik. Sama lah. Mereka tahu, mereka anak Nabi, takkan tak tahu bab soleh, solehah, takwa. Mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Bab takwa, bab jadi orang baik, bab jadi ahli syurga, bab dosa, maksiat. Mereka tahu. Cuma dengki kuat sangat, masa tu tak nampak dah soleh tak soleh. Yang penting bagi mereka, Yusuf kena bunuh. Lepas bunuh, kita taubat balik. Kita continue balik jadi orang yang soleh. Allah Ta'ala letak kita kat keliling manusia perangai macam-macam. Jadi kan kita nak tunggu semua orang jahat keliling kita jadi baik dulu baru kita nak jadi baik. Kita nak tunggu semua keluarga kita sempurna dulu baru kita nak jadi baik. Tak, kita jadi baik dulu. Walaupun orang keliling kita macam-macam kekurangan. Walaupun orang keliling kita macam-macam perangai, kita tetap kena jadi baik. Okey, baik, seterusnya. Qala telah berkata. Ustaz. Qala telah berkata. Tadi dah ada 2 show. Ustaz. Show pertama bunuh. Show kedua campak jaga. Ustaz. Boleh tanya? Boleh tanya? Boleh. Yang masa adik-beradik Yusuf ni nak campak tu, Yusuf berapa umurnya? Okey, baik. Terima kasih soalan dia. Nanti akan masuk sebenarnya ayat yang ke-15. Boleh, tak ada masalah. Umurnya, dalam Quran dan hadis tak sebut berapa umur Nabi Yusuf ketika dicampak dalam perigi. Cuma dalam tafsir Al-Azhar, dia tulis 12 tahun. Dalam tafsir Al-Azhar ditulis 12 tahun. Dalam tafsir Hasyiah Sawi 18 tahun. Dalam tafsir Hasyiah Sawi 18 tahun. Okey, tapi mengikut ayat-ayat ada perkataan gulam. Bila sebut perkataan gulam, Nabi Yusuf dipanggil masa tu dengan panggilan gulam. Bila ada perkataan gulam, tengok muka surat ni boleh 237. Kita sekarang 236 kan. Tengok ayat 19, surah yang sama ni lah. Cuma tengok, saya baca Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam. Boy. Jadi gulam ni dalam bahasa Arab adalah budak-budak yang tak baligh lagi. Budak-budak yang hampir-hampir nak baligh. Umur lebih kurang 15 tahun ke bawah. Gulam ni budak. Budak lagi. Budak yang tak baligh lagi. Masa itulah kita boleh jual dia, boleh beli dia. Masa budak ni lah. Okey? Boleh? Tu jawapan dia poin zaman ni. Dalam ayat Quran, dalam hadis tak ada pun beritahu berapa umur dia masa tu. Dengan tepat tak ada. Cuma yang adanya hanya dalam tafsir-tafsir pendapat-pendapat. Ada kata 12, ada kata 18. Sebenarnya berapa? Kita pun tak tahu. Yang penting gulam. Bahasa Arab gulam. Bila sebut gulam, maksudnya budak tu lebih kurang umur 15 ke bawah. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Qala telah berkata, qailun, seorang yang berkata.
Qailun, seorang yang berkata. Kalau kita dengar khutbah Jumaat kan, khatib akan kata alhamdulillahil qail. Segala pujian bagi Allah yang berkata. Inilah qail tu, yang berkata. Okey. Qailun ni dalam bahasa Arab ada dua. Satu tukang berkata. Ya, yang tukang tak ada. Satu yang berkata. Satu lagi qailun tahu tak apa dia? Siapa tahu? Qailun satu lagi apa dia? Tidur tengah hari. Saya qail. Bukan saya berkata, saya tidur tengah hari. Kalau baca boleh, Puan Alida Ghazali. Tengok semua qailun ni surah apa ya? Al-A'raf 151. Qailun. Ada perkataan qailun kat situ. Yes. Ayat 4. 151 ayat 4. Kalau baca Puan Alina boleh? Puan Alina Ghazali. Boleh. 151. Ya, ayat 4. Qailun. Tidur tengah hari. Ayat 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyaknya negeri yang kami telah binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya pada waktu malam hari, atau ketika mereka beristirahat pada waktu tengah hari. Daripada perkataan qailun ni berasal pada perkataan qailulah. Qailulah tidur tengah hari kan. Jadi tukang tidur yang buat kerja tidur tengah hari tu namanya qailun. Boleh? Okey, baik, tak apa. Ni nak cerita perkataan sajalah. Sebab tu dalam kitab tasawuf, saya lupa nama kitab tu, dia tulis apa tahu dalam kitab tasawuf? Dia kata man qala Allah faqad kafar. Nampak ni saya padamnya. Ni dalam kitab tasawuf lah ni, bab ketuhanan. Man qala Allah, man qala Allah faqad kafar. Maka dia kafir. Man siapa yang qala berkata, qala Allahu, maka sesungguhnya dia kafir. Oh, kita penceramah semua sebut qala Allah, qala Allah. Terjemah qala kat sini adalah tidur tengah hari. Barang siapa yang berkata Allah tidur tengah hari, maka sungguhnya dia kafir. Maka kafir sungguh. Sedangkan Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur tak, mengantuk pun tak, tiba-tiba kita kata tidur tengah hari. Jadi kalau kita sebut qala Allah dengan niat kita nak kata Allah tidur tengah hari, bahaya, kena ngucap balik. Kita orang Islam, kita sebut qala Allah tu niat kita nak kata Allah tidur tengah hari, bahaya, kena ngucap balik. Okey, tapi kalau kita orang Islam sebut qala Allah yang biasa penceramah sebut qala Allah Taala, maksudnya Allah Taala berfirman, Allah Taala berkata, tak jadi masalah. Kerana perkataan qala ni berasal pada dua. Satu perkataan qaul, berkata. Qaulun, perkataan ataupun berkata. Satu lagi qala ni berasal perkataan qailulah, tidur tengah hari. Jadi orang yang ucap perkataan qala ni, dia tahu dia ucap sebab nak kata kat siapa. Samalah juga kita sebut Israel. Jangan kutuk Israel, nanti kita termasuk golongan kutuk Nabi Yaqub. Kita kutuk Israel tu, tak ada seorang pun orang Islam nak masukkan Nabi Yaqub. Ada baca kan? Ada orang share tulisan. Jangan kutuk Israel. Israel tu nama Nabi Yaqub. Jadi kita kutuk Israel tu, kita kutuk Nabi Yaqub. Kita kutuk Israel, tak ada seorang pun di kalangan orang Islam berniat nak kutuk Nabi Yaqub. Kutuk para Nabi dosa besar. Silap-silap boleh keluar pada agama Islam. Tiba-tiba kita kutuk Israel, dia kata kita kutuk Nabi Yaqub. Kita kutuk Israel, kita niat kita ni Yahudi zaman sekarang yang tak boleh pakai. Ada orang nama Muhammad. Nama dia Muhammad Musa. Contohlah zaman sekarang. Dia kutuk Al-Quran, kutuk Allah, kutuk Nabi Muhammad. Kalau kita doakan ladang untuk dia, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab nama dia Muhammad Musa. Jadi kena sebut nama ayah dia. Tak, kita sebut Muhammad Musa, maksudnya orang itu. Bukan kita masukkan Nabi Muhammad, Nabi Musa. Okey, baik saja je. Kita masuk ayat seterusnya. Sebab tersebar video. Jangan kutuk Israel. Kerana Israel nama Nabi Yaqub. Apa yang kita tadi hilang dah, maafkan saya. Qailun, seorang yang berkata. Qala telah berkata. Qailun, seorang yang berkata. Minhum, di kalangan mereka. Salah seorang bagi pandangan yang ketiga. Salah seorang ni bagi pandangan yang ketiga. La, janganlah. Taqtulu, kamu membunuh Yusuf Wah, dan alqauhu, campaklah dia.
alqauhu, campaklah dia, fi dalam ghayabatil jub, perigi yang dalam. Ghayabat ni adalah yang gelap sangat-sangat. Terjemah ghayabat ni kegelapan yang amat dahsyat. Al-jub, perigi. Maksudnya perigi yang gelap sangat-sangat. Kita terjemah apa bahasa Melayu? Perigi buta. Ghayabatil jub, perigi yang sangat dalam. Kita terjemah yang itulah. Ghayabatil jub, perigi yang sangat dalam. Atau bracket tulis perigi buta. Yaltaqithu, akan memungutnya. Yaltaqithu, akan memungutnya. Perkataan yaltaqithu ni berasal pada perkataan laqatah. Laqatah ni apa? Barang yang hilang. Kalau kita belajar bab fiqh, ada satu bab namanya babul laqatah. Lam, qaf, ta, ta. Laqatah. Laqatah ni maksudnya barang hilang yang dijumpai. Boleh ambil ke tak boleh ambil? Kalau kita ambil dengan niat nak cari empunyanya, harus ambil. Tapi kalau kita ambil dengan niat nak memilikinya terus, haram ambil. Jumpa telefon dekat RNR. Kat toilet RNR. Jumpa telefon kat toilet RNR. Di telefon yang kita jumpa tu namanya laqatah. Kalau kita ambil masuk poket, kita panggil laqit. Kita dipanggil laqit. Tukang kutip. Tukang kutip barang yang dijumpai. Okey, boleh ambil ke tak boleh ambil? Tak boleh ambil sekiranya barang tersebut biasanya orang akan datang cari. Boleh ambil sekiranya barang kita jumpa tu biasanya umpunya takkan datang cari balik. Pergi RNR, nak buang air, lepas buang air pergi kat sinki, tengok jumpa duit 15 sen. Jumpa duit 15 sen kat paip sinki, boleh ambil ke tak boleh ambil? Boleh ambil. Tak wajib, tak sunat. Harus saja ambil. Ada pendapat mengatakan makruh ambil. Sebab apa? Biasanya 15 sen owner tak cari balik. Ke ada orang dah sampai Terengganu patah balik ke Temerloh. Kenapa? Tertinggal 15 sen kat tandas RNR. Nak ambil semula 15 sen tu. Nanti boleh guna buat beli minyak. Contohlah. Tu dia panggil bab luqatah. Barang yang hilang. Boleh ambil? Boleh ambil dengan niat kita nak cari empunyanya, nak pulang balik pada empunya. Kalau dah elan, mula-mula elan setiap hari. Setelah berapa lama elan seminggu sekali. Setelah berapa lama elan sebulan sekali. Setelah setahun, tak ada juga empunyanya datang cari, maka barulah boleh memilikinya. Barulah boleh memiliki. Jadi bukan senang. Ini satu kefahaman yang salah. Jumpa boleh ambil. Jumpa boleh ambil. Mana boleh? Okey, itu dalam bab fiqh lah. Jadi terjemah yaltaqitu akan memungutnya ataupun akan mengambilnya. Atau orang dulu anak angkat salah satu panggilan dia panggil anak pungut kan, anak pungut. Okey. Padahal dia kat pungut pun dia minta elok-elok dengan mak ayah kandung budak tu. Ba'du sebahagian as-sayyarah, musafir. Sayyarah apa sekarang? Sayyarah. Bahasa Arab sayyarah. Sayyarah sekarang kereta. Kereta dalam bahasa Arab sayyarah. Kereta. Cuma zaman tu mana ada kereta. Sebenarnya perkataan sayyarah ni digunakan untuk travelers ataupun digunakan untuk caravan, kumpulan dagangan yang datang travel, niaga ke Hulu Gilir ke, dia panggil sayyarah. Jika kuntum kamu semua fa'ilina ingin melakukan. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Rahimah, terjemahkan boleh? Ada Puan Rahimah? Tak ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata seorang yang berkata di kalangan mereka janganlah kamu Nabi Yusuf dan campaklah dia dalam perigi. Janganlah kamu membunuh. Ada membunuh tu tinggal. Janganlah kamu membunuh Nabi Yusuf. Membunuh Nabi Yusuf dan campaklah dia dalam perigi yang sangat dalam akan
akan memungutnya sebahagian musafir jika untuk kamu melakukannya. Okey, baik. Terima kasih Puan Rahimah. Jadi ayat kita sekarang Allah Taala sebut, ayat kita telah berkata seorang yang berkata di kalangan mereka. Siapa seorang tu? Ni 3 pendapat kat skrin. Tengok kat skrin. Kebanyakan tafsir tulis Yahuda. Yahuda yang kata ni. Dalam saya punya terjemah bahasa Inggeris pun sama juga, Yahuda. Saya rasa tuan-tuan punya terjemah pun mungkin ada tulis nama Yahuda, betul kan? Jadi pendapat yang mengatakan pendapat ketiga ni Yahuda. Pendapat kedua nama dia Rubail. Rubail. Pendapat kedua. Orang yang kata ni nama dia Rubail. Siapa tukang kata ni? Siapa orang yang berkata ni? Rubail. Pendapat ketiga Rubin. Robin Hood kot, Rubin. Okey. Jadi orang yang Al-Quran tak sebut siapa yang nama dia kerana tak penting pun. Nama dia tak penting pun kita tahu siapa dia yang berkata. Ini hanyalah pendapat-pendapat dalam tafsir-tafsir sahaja, dan pendapat-pendapat ni juga kadang-kadang celup juga cerita orang-orang Israeliat Yahudi. Kerana apa tak penting? Dia ni walaupun nampak macam baik juga show dia ni, tapi dia golongan yang jahat jugalah. Sama-sama dengki dan sama-sama nak menjatuhkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka berkatalah seorang di kalangan mereka yang paling baik di kalangan yang jahat-jahat. Semua penjahat, tapi penjahat ni ada hati perut sikit. Penjahat ni ada hati perut sikit. Ya, kita memang dengki dengan dia, kita memang tak puas hati dengan dia, tapi janganlah bunuh. Janganlah sampai bunuh, bahaya bunuh. Okey, nanti bunuh susah, panjang cerita. Jadi apa patut kita buat? Okay, kita jangan bunuh. Kita letak dia dalam perigi buta. Jadi selama mana duduk dalam perigi buta tu, ada air, dia boleh minum air. Nanti datang orang-orang yang travel, nak ambil air, jumpa dia. Orang tu ambil dia, selesai masalah kita. Baik sikit. Ini kita kata yang baik sikit. Ada kucing selalu buang air depan rumah kita. Ada kucing selalu buang air depan rumah kita kan. Nak pergi kerja atas kasut, Allah, tak kucing, air kucing. Maka kita kata apa dia? Bubuh racun lah, bubuh racun. Beli ikan seekor, goreng-goreng, bubuh racun dalam ikan biar dia makan, mati. Jangan macam tu, teruk sangat kita nasihat kawan kita. Janganlah dia teruk sangat. Racun kucing tak baik. Itu macam mana cara dia? Kita tangkap, buang kat pasar. Tak apa ke? Tak apa. Jahat ke? Tak jahat. Kerana apa? Hukumnya mengikut hukum adalah harus kita buang kucing jiran yang menyusahkan. Dari sudut fiqh tuan-tuan dan puan-puan, harus kita jiran bela kucing. Okey, kita jiran bila ada jiran tu bela kucing. Tapi kucing dia hari-hari datang buang air besar, buang air kecil kat rumah kita. Kita sebenarnya boleh suruh dia cuci, panggil dia. Datuk banyak kucing kan Datuk, tolong cuci semua ni. Najin ni semua kucing Datuk, tengok CCTV rumah saya. Semua dibuang ke rumah saya. Okey, dia tak nak cuci. Dia berdosa dan dia bersalah. Kita boleh cuci. Kita cuci. Kita hantar bil. Datuk, ni sabun, ni berus, ni harga dia. Dan saya telah habiskan masa setengah jam saya untuk cuci najin-najin ni. Saya nak minta RM50 bayaran. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau khas kepala juga, awak tak tahu je. Tak ambil kucing dia, buang kat pasar section 6, Shah Alam. Okey, apa hukumnya adalah harus. Boleh? Baik sikit lah pada beracun kucing tadi. Racun kucing tu, kucing tak bersalah pun. Tuan dia tu bersalah. Baik racun tuan dia lagi bagus. Okey, baik saja je. Ni bab kucing lah. Tapi nak ceritanya, di kalangan yang buruk-buruk ni, yang jahat-jahat ni, adalah seorang yang baik sikit. Jahat jugalah, tapi baik sikit di kalangan yang jahat-jahat tu. Dia kata janganlah sampai bunuh. Memang kita tak suka, jangan sampai bunuh. Kita campak dalam perigi buta, nanti ada orang travel ambil dia, selesai masalah kita. Maksudnya in kuntum fa'ilin, kalau nak buat juga, kalau kamu berniat juga nak bunuh ataupun nak campak ke tempat yang jauh, tak payah. Kita buat dalam perigi je senang. Kalau betul-betul kita nak buat, limit dia. Kalau betul-betul kita nak buat jahat pada Nabi Yusuf ni, limit dia campak dalam perigi. Itu je. Dah. Jangan sampai bunuh, jangan sampai buat benda-benda lain lagi. Okey, siapa nama dia? 3 yang kat skrin saya tulis ni. Walau bagaimanapun, itu bukan daripada Quran, daripada hadis. Itu adalah pendapat-pendapat yang dengar daripada Israeliat. Okey, seterusnya, mereka kata. Jadi ayat 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10 yang kita baru lalu ni adalah perbincangan mereka sama mereka.
Sekarang kita nak masuk ayat 11. Ayat 11 ni apa dia? Tindakan yang mereka buat selepas mereka berbincang. Kalau tadi sembang bincang-bincang, ayat 11 ni ni pertindakan mereka. Okey, seterusnya, qalu mereka berkata, siapa mereka ni 10 orang ni? Ya abana, wahai ayah kami. Ya abana, wahai ayah. Wahai ayah kami. Malaka, mengapa kamu? Malaka, mengapa kamu? Boleh mute-kan ya? Ada yang belum mute-kan, tolong mute-kan boleh? Malaka, mengapa kamu? La ta'mauna, tidak mempercayai kami. Ni dalam bahasa Belanda. Dalam ilmu tajwid dipanggil ishmam. Dalam ilmu tajwid dipanggil ishmam. Okey. Macam mana nak pandang? Dalam ilmu tajwid dipanggil bacaan ni dipanggil ishmam. Okey. Ishmam ni maksudnya condong ataupun cenderung. Itu ishmam. Dia bunyi dia macam ni. La ta'mauna. Bunyi man tapi nak bunyi waw. Dia asalnya, perkataan ni asalnya adalah la ta'manuna. Ni asalnya ni salah. La ta'manuna. Ni sebenarnya la ta'manuna. Lalu dua nun terakhir ni dijadikan satu. Dua nun terakhir ni dijadikan satu, letak sabdu. Dan bunyi mauna tu, la ta'mauna adalah gabungan baris depan dan baris atas. Lepas tu baca dia, kalau baca dia la ta'manna macam biasa, tak payahlah ada lambang petak segi empat atas dia tu. Baca dia la ta'mauna, la ta'manna. Okey? Malaka, mengapa kamu? La ta'manna, tidak mempercayai kami. Ala terhadap Yusuf. Wa, dan inna sesungguhnya kami, lahu baginya, bagi Yusuf, la benar-benar nasihun, orang-orang yang ikhlas menginginkan kebaikan. Nasihun, orang-orang yang ikhlas menginginkan kebaikan. Tuan Haji Aziz Dahri, tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? Telah berkata seorang yang berkata, mana ni betul? Bawah dia. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa kamu tidak mempercayai kami? Ada lagi ya? Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz Dahri. Cuma kita dengar separuh. Kalau separuh lagi hilang. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Di kat sini mereka dah mula bertindak. Apa maksud mereka mula bertindak? Mereka dah mula menjalankan perancangan mereka semalam. Mereka merancang kita nak bunuh ataupun kita nak campak ataupun kita nak letak dalam perigi Nabi Yusuf. Lalu mereka 10 orang pergi jumpa Nabi Yaqub. Mereka 10 orang pergi jumpa Nabi Yaqub, cakap pada Nabi Yaqub, wahai ayah kami, kenapa kamu tak percaya kat kami untuk jaga ataupun untuk tengok-tengokkan Nabi Yusuf ni? Kenapa tak percaya kat kami? Untuk kami tengok-tengok dia, main dia, lindungi dia. Kenapa tak percaya kat kami? Sedangkan kami adalah orang-orang yang inginkan kebaikan pada diri dia. Di ayat 11 ni, Allah Ta'ala ringkaskan. Allah Ta'ala menunjukkan pada kita bahawasanya Nabi Yaqub terlalu menjaga Nabi Yusuf sehingga tak benarkan dia main kat luar macam anak orang lain. Tak benarkan dia pergi padang, panjat gunung, panjat pokok macam anak orang lain. Ni, Nabi Yaqub punya jaga Nabi Yusuf. Maknanya sebelum ni pun, sebelum abang-abang dia merancang nak bunuh dia ni pun, memang Nabi Yaqub tak lepaskan Nabi Yusuf macam abang-abang dia yang lain. Itu yang makin nampak sangat dengki dia tu. Sedangkan Nabi Yaqub tak lepaskan Nabi Yusuf sebab takut-takut sesuatu yang berlaku pada Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yaqub dah tahu dah anak dia ni lah nanti akan jadi Nabi ganti tempat dia.
Lalu memang sebelum ni pun Nabi Yaakob tak senang-senang lepaskan Nabi Yusuf pergi main dengan abang-abang dia kat Padang Rupok ke panjat gunung ke panjat pokok, tak senang-senang. Maka anak-anak dia yang merancang jahat semalam, hari ni jumpa Nabi Yusuf kata, anak-anak Nabi Yaakob yang dengki dengan Nabi Yusuf, yang mereka buat perancangan jahat semalam nak bunuh Nabi Yusuf, hari ni mereka pergi jumpa ayah mereka Nabi Yaakob dengan berkata, wahai ayah, kenapa tak percaya kat kami untuk jaga Yusuf, untuk tengok dia, untuk lindungi dia, kenapa tak percaya kat kami? Jadi ayat ni menunjukkan bahawasanya sebelum ni pun memang Nabi Yaakob tak lepaskan Yusuf senang-senang pergi mana-mana dengan mereka. Sedangkan kami ni adalah orang-orang yang betul-betul nakkan kebaikan untuk dia. Nasihun ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ringkaskan, boleh kita nak habis masa dah. Perkataan nasihun ni berasal pada perkataan an-nashu. Perkataan nasihun ni berasal pada perkataan an-nashu. An-nashu ni dalam bahasa Arab terjemah dia ialah iradat, tulis-tulisnya, kena tulis ni. Iradatul khairi lil ghairi. Ni khayara. Saya tulis elok sikit, ni tulis pakai mouse biasalah jadi macam ni. Iradatul khairi. Khayara. Ni salah. Iradatul khairi lil ghairi. Apa terjemahan nashu? Menginginkan. Iradatu terjemah dia menginginkan. Ni iradatu. Al khairi kebaikan. Lil ghairi bagi orang lain. Boleh? Jadi terjemah an-nashu, inginkan kebaikan bagi orang lain. Para nabi semua ada sifat an-nashu ni. Daripada perkataan an-nashu ni keluarlah hadis ad-dinun nasihat. Agama tu adalah nasihat. Ya, agama nasihat betul, tapi adakah semata-mata nasihat? Kalau semata-mata nasihat, orang tak pandai bagi nasihat, kira macam mana? Tak beragama lah, kurang agama lah. Tak. An-nashu, ini terjemah asal dia. Nakkan kebaikan pada orang lain. Oleh kerana an-nashu ni nakkan kebaikan pada orang lain, maka salah satu cara nakkan kebaikan pada orang ialah nasihat. Kita nak anak kita jadi baik, kita bagi nasihat. Sebab tu Nabi kata ad-dinun nasihah. Tapi adakah nasihat semata-mata? Tak. Kita sekarang nasihun kan? Cuba tengok perkataan bahasa Arab nasihin, tapi beri makna nasihat. Tolong baca dia Puan Suraya Haidar. Tolong baca boleh Puan Suraya Haidar. Muka surat 160. Boleh? 160. Ada Puan Suraya Haidar? Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia Puan. Ada Ustaz, 160. Sorry, ingat tak ada Puan, maafkan saya. Ayat apa Ustaz? 160 ayat yang ke-79. Boleh tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menjumpai amanat Tuhanku kepadamu. Dan menjumpai ke menyampaikan buat? Menyampaikan. Sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Nampak? Terima kasih Puan. Perkataan dia, walakin la tuhibbunan nasihin. Ayat yang dibaca oleh Puan Suraya Haidar tadi. An-nasihin nun alif sad ha ya nun. Walakin la tuhibbunan nasihin, orang yang bagi nasihat. Jadi nasihin ayat 79 yang dibaca oleh Puan Suraya tadi, terjemah dia bagi nasihat. Nasihun, terjemah kita sekarang nasihun, inginkan kebaikan. Ada ikhlas pula tu. Jadi an-nashu ni ialah nakkan kebaikan pada orang lain. Salah satu cara nak kebaikan bagi nasihat. Adakah bagi nasihat semata-mata? Tak. Kita nak kebaikan pada anak umur setahun, 2 tahun. Anak kita umur setahun, umur 2 tahun, kita nak kebaikan pada anak kita. Betul kan? Boleh bagi nasihat.
Anak setahun, 2 tahun. Bila bagi nasihat, jangan lupa jaga solat ya. Jangan lupa tutup aurat dia. Macam bangun pagi gosok gigi tau. Boleh bagi nasihat ke anak umur 2 tahun? Mana boleh bagi nasihat. Bukan faham bahasa pun nak bagi nasihat. Tapi kita nak tak kebaikan pada anak umur 2 tahun? Nak. Di perasaan kita nak kebaikan pada anak umur 2 tahun tu, adakah bagi nasihat? Tak. Kita jaga dia, lindungi dia, jaga kesihatan dia. Itu masuk an-nasihin. Okey, dalam terjemah tadi saya terjemah ikhlas juga. Mari mana ikhlas tu? Ikhlas tu pun mari datangnya daripada perkataan an-nashu ni juga. Daripada perkataan an-nashu ni, keluar perkataan apa tahu tak? Taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tolong baca Puan Maisarah Mokhtar. Ada Puan Maisarah Mokhtar? Ada. Puan Maisarah daripada mana Puan Maisarah? Maaf Saya dari Penang. Penang, Masya Allah. Surah apa tadi saya kata? Surah At-Tahrim. Sebelum surah Al-Mulk, juzuk 29. 28, maafkan saya. Muka surat 561, ayat atas sekali. Tolong baca boleh? Ayat atas sekali. Ayat 8. Ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan, kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Cuma perkataan nasuha yang diterjemahkan oleh Puan Maisarah tadi semurni-murninya. Maksud semurni-murninya tu apa dia? Seikhlas-ikhlasnya. Okey, kita cari lagi satu perkataan yang ada nun sodha, terjemah dia ikhlas, betul. Tengok surah At-Taubah. Boleh surah At-Taubah. Puan Maisarah boleh tolong baca satu lagi Puan Maisarah. Kita nak dengar perkataan ikhlas tu. Kita nak cari perkataan nun sodha yang ada perkataan ikhlas. Tengok surah At-Taubah boleh. Muka surat 201. Muka surat 201 ayat 91. Muka surat 201 ayat 91 Allah Ta'ala berfirman, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu. Nampak nasahu tu? Ayat boleh baca? Puan Maisarah. Ayat ke berapa? 91. Tidak ada dosa kerana tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Okey, cukup. Terima kasih Puan. Dah jumpa ikhlas, alhamdulillah. Tadi nasuha kan, taubat nasuha tu maksudnya apa? Taubat seikhlas hati. Sekarang nasuhu, ada perkataan ikhlas tu. Jadi waktu saya terjemah nasihun tadi, apa terjemah saya nasihun tadi? Sesungguhnya kami benar-benar orang yang ikhlas menginginkan kebaikan pada Yusuf. Para nabi berdakwah sampai ratus-ratus tahun pada umat dia. Sebab apa? Sebab para nabi itu ada sifat an-nashu ni lah. Kalau para nabi janji nasihat, janji menyampaikan, dia orang nak taubat ke, tak nak taubat ke, nak ikhlas ke, tak nak ikhlas ke, biar pi lah. Kalau para nabi ada sifat macam tu, tak payah 950 tahun, setahun dah cukup. Nabi Nuh dakwah setahun je. Setahun je dakwah. Lepas setahun berdakwah, dia orang nak beriman ke, tak nak beriman, biar pi lah. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, kau dah sampaikan ke? Aku dah sampaikan. Okey, beres. Tapi para nabi, bukan Nabi Nuh sajalah, semua para nabi, dakwah dengan niat ikhlas, sepenuh hati, semurni-murninya, nakkan kebaikan pada orang lain. Sebab tu pagi, petang, siang, malam, beratus tahun. Nabi Muhammad, kalau nak sekadar lepas tanggungjawab, dakwah seminggu je. Panggil orang Mekah seminggu, hari-hari. Panggil orang Mekah seminggu, hari-hari kumpul, cakap aku ni Nabi, Allah bagi aku Quran, kita akan menghadapi kiamat, berimanlah pada aku, pada Allah. Nak mari sini, tak nak balik rumah. Contohlah. Tak payah lama-lama. Kat akhirat nanti Allah tanya Nabi Muhammad, kau dah sampaikan ke? Ya, saya dah sampaikan. Okey, beres.
Itu kalau Nabi hanya ada sifat dan lepas tanggungjawab. Tapi Nabi ikhlas nakkan kebaikan pada orang ramai. Sebab tu bagi petang, siang, malam, dah kena maki, dah kena baling, dah kena kutuk, buat lagi. Sebab apa? Sebab nasihat itulah. Jadi ad-dinun nasihah, hadis tu terjemah dia, agama tu adalah nakkan kebaikan pada orang lain. Salah satu caranya bagi nasihat. Kalau tak pandai bagi nasihat, panggil orang lain tu nak bagi nasihat pun sama juga. Mak ayah, dia nak kebaikan pada anak-anak dia. Dia nak anak dia jaga sembahyang, dia nak anak dia tutup aurat. Tapi dia tak pandai cakap agama. Contoh. Apa dia buat? Dia doa malam-malam. Seminggu sekali panggil ustazah datang rumah dia mengajar. Cerita kepentingan solat, kepentingan tutup aurat. Jadi mak ayah yang panggil orang datang mengajar rumah dia, mak ayah tu ada sifat an-nasu tak? Ada. Walaupun tak pandai bagi nasihat, tapi dia ada sifat an-nasu tu. Sifat ni ada pada kita. Jangan risau. Tapi sayang, sifat ni hanya ada pada kita terhadap anak-anak kita saja. Pada orang lain tak semayang, orang lain tak tutup aurat, orang lain buat dosa maksiat, kita kata apa? Biak pilah, bukan masalah aku. Tak ada kaitan dengan anak bini aku. Itu sayangnya. Para Nabi ada sifat ni. Untuk siapa? Untuk seluruh umat. Okey, baik. Sambung ayat kita sekarang. Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf menggunakan intelektual untuk meyakinkan Nabi Yaakob yang mereka akan menjaga Nabi Yusuf. Boleh? Adik-beradik Nabi Yusuf menggunakan pendekatan intelektual untuk meyakinkan Nabi Yaakob yang mereka akan jaga Nabi Yusuf. Manakala Allah Ta'ala menggunakan pendekatan emosi terhadap ibu Nabi Musa. Allah Ta'ala menggunakan pendekatan emosi terhadap ibu Nabi Musa, yang mana Allah Ta'ala akan jaga pelihara Nabi Musa AS. Adik-beradik Nabi Yaakob, adik-beradik Nabi Yusuf adalah penyebab Yusuf berpisah dengan ayah dia Nabi Yaakob. Manakala adik-beradik Nabi Musa adalah penyebab Nabi Musa bertemu semula dengan mak dia. Boleh? Nabi Musa dicampak dalam sungai Nil, manakala Nabi Yusuf dicampak dalam perigi. Okey, kita refer satu page lagi, lepas tu kita sambung minggu depan. Boleh? Tolong baca dia, Puan Salasia Abdul Murad, tolong baca boleh? Surah Qasas, Al-Qasas. Ni Nabi Musa. Saya akan bincang pada tuan-tuan dan puan-puan perbezaan antara Nabi Yaakob dan juga Nabi Yusuf AS. Masing-masing ada hikmah masing-masing ada apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Surah Al-Qasas, muka surat 386. Ni lah, lepas tu kita berhenti sampai minggu depan. 386 tolong baca puan, ayat 7. Ayat 8. Ayat 7. 7, 8, lepas tu terus skip ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, susuilah dia Musa, dan jika engkau bimbang terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang-orang yang bersalah. Okay. Satu ayat lagi, ayat 11. Terus 11. Dan dia, ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa, maka dilihat olehnya Musa daripada jauh, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Okey, 13, bawah sekali. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih lagi, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Okey, terima kasih puan. Jadi dalam page ni, pertama Allah janji pada Allah Ta'ala suruh mak Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh mak Nabi Musa susukan dia. Nanti Allah Ta'ala akan pulangkan dia balik pada mak dia. Adapun Nabi Yaakob alaihissalam, ketika mana dia berpisah dengan Yusuf, dia tak tahu pun nanti dia akan jumpa balik ke atau tak jumpa balik Nabi Yusuf. Nabi Musa, Allah cakap pada mak dia, kami akan pulangkan semula. Allah Ta'ala menjanjikan dengan pendekatan emosi. Adik-beradik Nabi Yusuf tadi cakap pada ayah dia, kami jaga dia. Kalau jadi apa-apa kami ramai, takkan berlaku apa-apa kat dia. Lalu Nabi Musa alaihissalam dipungut oleh orang besar istana. Siapa pungut dia? Isteri Firaun.
Manakala Nabi Musa dipungut oleh orang besar istana, itu isteri Firaun. Manakala Nabi Yusuf dipungut oleh musafir, travel, orang yang travel. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dicampak dalam perigi. Nabi Musa alaihissalam dicampak dalam telaga. Nabi Musa dicampak dalam sungai Nil. Adik-beradik Nabi Yusuf adalah penyebab Nabi Yusuf berpisah dengan ayah dia. Manakala kakak Nabi Musa, ayat 11 tadi, adalah penyebab Nabi Musa berjumpa semula dengan ibu dia. Okey, kita berhenti sini dulu. Boleh ya? Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam. Sama-sama.